Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami yang terdiri daripada Dr. Muhammad Ifania bin Abdullah, Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Wan Aziz bin Wan Muhammad, Tengku Nur Faizul bin Tengku Embung dan Ahmad bin Omar akan membentangkan satu tajuk iaitu Derita Alam dalam Puisi-Puisi Muhammad Haji Saleh. Pendahuluannya, alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar nilainya kepada manusia. Di bumi yang bertuah ini, dengan rahmat Allah, kita dapat pelbagai anugerah untuk menampung kehidupan sehinggakan anugerah ini tidak ternilai harganya. Bahkan melalui alam juga manusia dapat mengenali siapakah penciptanya dan menginsafi akan kelemahan diri. Oleh itu, selaku penerima anugerah ini, kita wajar bersyukur dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam yang dianugerahkan oleh Tuhan. Baiklah, pernyataan masalah untuk kajian kami yang pertama ialah kajian-kajian sebelum ini tidak memfokuskan kepada persoalan derita alam yang terdapat dalam puisi-puisi Muhammad Haji Saleh. Oleh itu, kami beranggapan persoalan derita alam ini perlu dikemukakan untuk fahaman dan tatapan khalayak. Kedua, sastrawan negara yang terkenal di peringkat pesada dunia seperti Muhammad Haji Saleh, sewajarnya kajian-kajian akademik tentang beliau banyak. Namun begitu, kajian mendapati bahawa karya-karya beliau ini tidak banyak dikaji. Oleh itu, kajian ini diyakini dapat menambahkan lagi bilangan kajian ilmiah untuk puisi-puisi Muhammad Haji Saleh. Oleh itu, objektif kajian ini kami bawakan dua objektif, iaitu memperlihatkan derita alam yang terdapat dalam puisi-puisi Muhammad Haji Saleh daripada pelbagai disiplin ilmu. Yang kedua, menganalisis secara mendalam paparan derita alam yang terdapat di dalam puisi Muhammad Haji Saleh menggunakan teori sastra budaya. Baiklah, persoalan kajian pertama, apakah derita alam yang terdapat dalam puisi-puisi Muhammad Haji Saleh daripada pelbagai disiplin ilmu? Kedua, bagaimanakah paparan derita alam dalam puisi-puisi Muhammad Haji Saleh dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori sastra budaya? Metodologi yang kami pilih adalah menggunakan kualitatif, di mana melibatkan kaedah penelitian kepustakaan untuk mengumpul dan mendapatkan bahan bacaan berkaitan dengan puisi-puisi Muhammad Haji Saleh. Yang kedua adalah memubuh dengan Muhammad Haji Saleh mendapatkan maklumat tambahan secara langsung daripada penyair. Dan yang ketiga, batasan kajian yang dilaksanakan pada hari ini membataskan kepada dua buah buku puisi Muhammad Haji Saleh, iaitu Kalau atau dan Maka pada tahun 1988 dan Setitik Darah di Bilik Bunda pada tahun 2008. Baiklah, teori sastra budaya oleh Chris Buckle ini kami peroleh daripada buku beliau, iaitu Cultural Study, Theories and Practical, yang telah menggariskan terdapat 3 pendekatan dalam mengkaji tentang budaya. Pertama, pendekatan etnografi, kedua, pendekatan tekstual, dan ketiga, kajian resepsi. Oleh itu, untuk kajian ini, kami memilih pendekatan tekstual dan hanya 2 aspek yang kami akan guna pakai dalam mengkaji kajian ini, iaitu menggunakan naratif dan deconstruction. Manakala aspek semiotika kami tidak pilih kerana kami tidak berhasrat untuk memperlihatkan estetika bahasa yang terdapat dalam puisi-puisi Muhammad Haji Saleh. Baiklah, naratif bermaksud cerita yang mengikut susunan peristiwa dan rekod ringkas kejadian kerana berupaya memberi kita kerangka untuk memahami bagaimana struktur sosial di mana. Kedua, deconstruction ataupun lebih dikenali dengan menyahbena untuk membongkar karya sastra secara terus-menerus sehingga ditemui gejala-gejala yang tersembunyi dan ketidakbenaran. Justru pengarang dilihat berperanan untuk menyatakan falsafah dan pandangan dunia mereka dalam memperlihatkan kebenaran sesuatu perkara. Baiklah, dapatan kajian dan perbincangan kami gabungkan kerana kami lihat terdapat satu kesinambungan dalam membicarakannya.
Oleh itu, puisi yang dibina oleh penyair meskipun hanya himpunan baris kata, tidak panjang seperti cerpen dan novel, tetapi mampu memaparkan makna yang padat tentang kehidupan manusia hasil pengamatan jujur diri penyair. Baiklah, dalam kehidupan manusia, secara tidak langsung manusia menjadi pemerhati yang menanda dan mengingati pelakon-pelakon tabiat alam. Misalnya, manusia menangkap tabiat alam seperti peribahasa ada rotan, ada duri. Asal sabut timbul, asal batu tenggelam. Laut mana tidak berombak, bumi mana tidak ditimpa hujan. Baiklah, kita pergi pada puisi pertama. Puisi berjudul Hari Terakhir Sebuah Hutan yang menggambarkan bagaimana kerakusan segelintir manusia di negara kita terhadap alam, di mana mereka sanggup melakukan apa saja demi mengok keuntungan atas nama pembangunan. Dari kacamata Muhammad Haji Saleh, pohon-pohon diumpamakan seperti kehidupan manusia yang mempunyai perasaan, bernyawa dan berhak untuk hidup. Manusia memusnahkan hutan yang terdapat pelbagai jenis tumbuhan, akhirnya pohon-pohon terpaksa mengalah kepada manusia dan burung-burung berterbangan sedih di udara kerana hilang tempat berteduh. Ini dapat dilihat melalui kata-kata seperti berikut. Dunianya memulas kebiasaan, aneh seperti pitam, getah mengalir. Zatnya meniadakan wajah, tergetar, perdu dan akal sendiri. Di puncaknya, burung masih berterbangan, udaranya diharumkan oleh wangian sehutan. Langit bersaksi dengan mata bening. Baik, bagi manusia, kekayaan hasil aktiviti pembalakan dianggap wajar kerana itulah tuntutan hidup masa kini. Malah mereka tidak menyedari bahawa inilah tindakan yang menjadi punca utama kemusnahan habitat hutan yang diwarisi berjuta tahun lamanya, yang mengandungi pelbagai khazanah tumbuhan yang berharga, sumber perubatan, pengimbang ekosistem dan memberi kesejahteraan hidup kepada manusia. Ini dapat dilihat melalui kata-kata rebah cengar, rebah meranti, rebah merbau, rebah pulai, rebah seraya, rebah ngatuh, rebah resah, rebah haban, rebah nibung, rebah rotan, rebah senduduk, runtuh sekeluarga pohon yang berusia kurun yang indah dan yang besar dalam bayang setelah berkampung sejuta tahun di lembah, daun dan sungai hujan. Rebahnya pohon-pohon mengakibatkan tiada lagi tumbuhan penutup bumi yang berperanan sebagai penguat genggaman tanah, penyejuk alam dan pembekal oksigen kepada manusia. Melalui kata-kata ini, jelas menggambarkan apa yang diperkatakan oleh Muhammad Haji Saleh, iaitu edaran alam berputar perlahan dengan peka pada rentak musim dan matahari, dengan rasa hadir di urat akar dan goyang pucuk setelah letupan maut dan gelimpangan kayu. Panas meniup ke lubang udara, tersiaplah kewujudan. Kemusnahan tumbuhan-tumbuhan yakni sebuah hutan memberi kesan pada kehidupan di hutan. Binatang menjadi mangsa kekejaman manusia. Ini dapat dilihat melalui apa yang diperkatakan oleh Muhammad Haji Saleh yang menggambarkan tiada lagi suara daun-daun berdetas, tiada lagi gerak ranting dan irama asli kehidupan di hutan, kehilangan hubungan manusia dengan alam. Daun, bisu ranting, tiada nyanyian atau sahutan, tiada rusa atau ungka, tiada gajah berkawan, tiada denyut suara pelanduk, tiada penyataan. Kerakusan manusia memusnahkan alam semula menjadi kesan buruk kepada kehidupan manusia. Natijahnya, pelbagai bencana alam menimpa manusia kerana kelainan sendiri seperti tanah runtuh, pencemaran air, panas melampau, ketidaktentuan cuaca dan lain-lain. Musnahnya hutan belantara memberi kesan negatif kepada kehidupan generasi yang akan datang. Dan seorang pembalak gemuk yang berdiri di gurun merah kontang, dunia akan datang. Ringkas saja kata-katanya, tapi sangat bermakna. Puisi Kaki Langit pula menggambarkan warga negara Amerika Syarikat di Yellowstone yang juga bertindak untuk merosakkan alam sekitar di kawasan gurun. Kehadiran manusia kerembas subuh di gurun yang didiami oleh binatang seperti bison, rusa dan elks telah merosakkan kitaran hidup alam mereka dan mereka diburu secara kejam. Akhirnya, rusa terpaksa melarikan diri ke kawasan gunung untuk terus hidup. Ini dapat dilihat melalui kata-kata, kaki langit cepat menjadi tua, menyaksikan pisau tajam manusia membunuh dan melapar bison, rusa dan elks, atau melihat rusa
lari ke gunung pengungsian. Muhammad Haji Saleh menegaskan bahawa kekejaman manusia membunuh haiwan-haiwan di kawasan gurun menyebabkan populasi binatang ini berkurangan dan akhirnya akan memberi kesan kepada manusia itu sendiri kerana kurangnya sumber makanan daging kepada kehidupan mereka. Ini dapat dilihat melalui kata-kata kaki langit rapuh oleh kering gurun, hampir retas oleh petang dan nanti akan turun malam abadi. Puisi baris-baris di bangku tasik Universiti Wellesley, In the Silence That's a Song, menggambarkan puisi yang dihasilkan oleh beliau ketika melawat ke Universiti Cambridge. Ketika berada di universiti ini sedang menikmati keindahan tumbuhan dan tasik yang terdapat dalam universiti tersebut, beliau terpandang pada sebuah kursi ada dituliskan perkataan In the Silence That's a Song. Sensitiviti dan jiwa penyair beliau telah mendesak beliau untuk menghasilkan puisi secara spontan. Ini adalah hasil maklumat yang diperoleh secara temu buah yang dijalankan dengan beliau, di mana puisi tersebut merupakan sebuah puisi yang dihasilkan di hadapan tumbuh-tumbuhan dan keindahan alam yang terdapat di tasik Universiti Cambridge. Dalam kesunyian ada raut takdir yang menoreh hariku yang kusingkap setelah dilayang derita, maka lagunya merintis dan meluka. Puisi persekitaran pula menggambarkan manusia di Amerika Syarikat lagi yang mana sanggup mengejar kemodenan sehingga mengabaikan kepentingan alam sekitar untuk kehidupan masyarakat sejagat. Ini dapat dilihat melalui kehidupan beliau di Amerika yang dikatakan kota yang tandus alam. Kau bukan lagi persekitaran atau jiran pembantuku. Di depan tingkap, pohon tua yang tidak silu menyalin diri diganti dinding rumah pangsa mengelupas catnya digerik gigi seni dan hitam karbon dioksida. Kesimpulannya, Muhammad Haji Saleh, penyair Malaysia berbangsa Melayu yang sudah merantau ke serata dunia. Beliau berpeluang mengharungi kehidupan derita di zaman perang dan selepas perang. Tindakan-tindakan manusia yang gila kuasa, gila perang, rakus mengok keuntungan dan sebagainya yang membawa natijah kepada kemusnahan alam. Hasil kajian mendapati puisi-puisi Muhammad Haji Saleh mengajak khalayak supaya sentiasa berfikir secara positif, berfikir sebelum bertindak dan menggunakan kebijaksanaan fikiran untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Okey, itu sahaja pembentangan untuk hari ini. Sekian, terima kasih.